Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kita jumpa lagi. Dalam video ini kita masih juga bercerita tentang otomotif, tetapi lain sedikit lah ada punya cerita kan. Okey, bukan kereta biasa-biasa nih. Okey. Dan bagi anda yang baru sampai ke channel Jamal MA, jangan lupa support channel Jamal MA. Subscribe channel Jamal MA dengan tekan butang subscribe. Okey, dan tekan juga butang notification agar anda sentiasa update dengan video-video otomotif terkini. Okey, jadi info ni kita ambil dari channel website Pautan. Okey. Ini dia. Ambil Dev Malaysia HMAV, ujian penilaian pertama oleh tentera lengkap merangkumi perjalanan sejauh 1000 km. Agak menarik. Inilah dia. HMAV Malaysia. Okey. Kalau kita tengok dia perkasa pun perkasa, bergaya pun bergaya, smart pun smart, handsome pun handsome. Kan, dengan saiz tayar yang okey, memang puas hati. Okey, ni apa ni, bom kah? Dan ada senjata di depan tu kan. Okey, dan alhamdulillah. Okey, maknanya kita yalah, negara kita sudah melangkah ke satu era lagi, okey, ke era melangkah ke satu era otomotif lagi, menghasilkan kenderaan untuk kegunaan tentera. Okey. Selepas pendedahan sulungnya dibuat tahun lalu. Okey. Kini kenderaan diperisai dengan kegunaan untuk kegunaan tentera buatan tempatan MILDEF 4x4 High Mobility Armor Vehicle. Sudah pun berjaya menamatkan ujian. Okey. So tahun lalu MAV ni dia sudah sudah pernah didedahkan. Okey. Dan kali ini berita kali ini adalah tentang ujian pula. Okey, ujian yang selama 9 hari, okey, merangkumi perjalanan sejauh 700 km pada jalan raya biasa, manakala 300 km melibatkan laluan off-road serta laluan berhalangan. So kalau sekitar di Malaysia ni 700 km dan 300 km ni sudah sangat cukup, okey, untuk membuktikan HMAV buatan tempatan ini sangat berkualiti. Okey. Ujian melibatkan pasukan uji nilai Tentera Darat Malaysia TADM, okey, dan Institut Pendidikan Sains dan Teknologi Pertahanan STRAID. Okey, so kalau kita tengok di sana TDM dan juga STRAID bekerjasama, okey, untuk menguji keupayaan HMAV kita ni. Okey, sangat berbanggalah. Okey, kesemua kemudahan dan ujian dilakukan oleh wakil. Okey, saya sudah ini tadi kan. Inilah dia gambar-gambar okey, tenggelam tayar. Kalau kita tengok di sini apa ni? Ini snorkeler. Okey. So bila snorkeler dia terlampau tinggi begini, snorkeler ke exhaust ni. Okey. Apapun snorkeler lah kan, kita boleh mungkin snorkeler lah. Tapi kalau snorkeler dia tinggi macam ni dan exhaust juga tinggi dia macam ni, maknanya dia boleh tenggelam, kenderaan ni dia boleh tenggelam separuh badan. Sebab enjin ni dia boleh, enjin kereta ni selagi air intake dan exhaust tidak tenggelam, tidak dimasuk ke air, maknanya keseluruhan kenderaan tu dia boleh tenggelam kan. So ni memang kenderaan memang kalau kita tengok di depan sana tu kan ada percikan air. So memang kereta ni dia sudah begitu dalam, tenggelam terlalu dalam terlalu dalam dia tenggelam. Macam tu. Susah pula mau explain kan. Okey, ini mendaki. Okey, kalau kita tengok ni sudut berapa ni? Sudut 45 degree. Okey, bayangkanlah dengan kekuatan, dengan berat badan begini, okey, dia boleh mendaki 45 degree. So enjin yang jantung lah yang menggerakkan kenderaan ni sebenarnya memang sangat boleh dipercayai lah. Okey, bukan enjin murah-murah lah begitu kan. Bukan enjin kaleng-kaleng. So yang tadi exhaust lah, exhaust, okey, exhaust bukan snorkeler.
Hmm. So memanglah kereta ni dia boleh tenggelam lebih daripada separuh badannya, dia boleh tenggelam. Bahkan 1/3 badan kenderaan ni dia boleh berendam, boleh terendam dalam air. Hmm. Itu pun kalau pintu dia semua waterproof lah kan. Tetapi saya rasa memang waterproof lah sebab kenderaan tentera kan. Oh, dan ini dari pandangan depan lah. Okey, memang tahniah lah, tahniah kepada Mildef kan. Dan juga ialah kerajaan Malaysia. Sebab ni apa ni ialah antara inisiatif daripada kerajaan Malaysia juga kan, pada kerajaan kita lah. Okey. Ha, ini dia. Oh, memang betul-betul tersergam keperkasaan okey, apa ni, HMAV kita ni. Oh, power power. So kita baca lagi info lain. Okey, HMAV yang dihasilkan dengan kos 16 juta ini bukan hanya akan digunakan oleh tentera Malaysia, malah ia turut akan dibawa ke pasaran aset ketenteraan antarabangsa. So kalau kita tengok sana RM 16 juta, okay, satu pelaburan yang sangat besar lah. Okay, tetapi sasaran Malaysia bukan setakat dalam negara. Okay. Matlamat pasaran HMAV ni juga okay, untuk dibawa ke pasaran aset ketenteraan antarabangsa. Okay. So dan ia direka memenuhi standard STAG 4569 tahap 2. So apakah STAG 4569 ni? 4569 ya. Okey. Okey, ini dia. NATO AEP 55 Steng 4569 is a NATO standardization agreement covering the standard of the protection levels of occupants of logistic and light armor vehicle. So Steng 4569 ni adalah perjanjian standardization okay, yang dibuat oleh NATO dan apa tu, Mildef HMAV tadi dia memenuhi standard NATO ni. Terbaik kan? Tahap 2. Okey. Maknanya ialah kita ada tahap, kalau ada tahap 2 ni maknanya adalah tahap 1 kan. So kita melangkaui satu tahap sudah. Okey. Kita berada di tahap 2. Okey, saya pun tidak pasti ada berapa tahap. Tapi bila kita berada di satu tahap yang lebih tinggi, maknanya kita memenuhi satu kriteria yang agak tinggi lah kan. Kenderaan gergasi ini mempunyai berat 13.2 tan, digerakkan dengan enjin diesel Caterpillar berkapasiti 7.2 liter. Okey. So patutlah dia boleh mendaki 45 degree tadi kan. Sebab enjin dia menggunakan enjin diesel Caterpillar berkapasiti 7.2 liter dan menghasilkan 330 horsepower. So 330 horsepower, enjin 7.2 liter dan body yang okey. Ya, memang sesuai lah kan? Memang sesuai. So kereta ni sangat berat, 13.2 tan. So kalau dia pakai enjin diesel biasa memang tidak jalan, tidak akan bergerak. So dia pakai enjin jentera berat, Caterpillar. Okey, nisbah berat badan kepada kuasa 25 horsepower setiap 1 tan. Dan ketika ujian berlangsung, ia mampu mencatatkan kelajuan maksimal 110 km sejam di atas lebuh raya. Okey, agak laju lah. Untuk sebuah kenderaan tentera memang agak laju ni. Jadi kesimpulan lah kan, okey. Kita sudah ialah seperti yang saya cakap dari awal video tadi, kita telah beranjak satu tangga lagi, okey, dalam dunia otomotif. Kita bukan saja dapat menghasilkan kenderaan-kenderaan untuk kegunaan domestik, untuk kegunaan persendirian, tetapi kita sudah mampu
menghasilkan kendaraan untuk kegunaan tentera. Bukan saja untuk pasaran dalam negara, tetapi juga untuk pasaran luar negara. Kita patut berbanggalah kan dengan apa yang kita ada. So ini saja yang saya dapat kongsikan untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa support channel Jamal MA, subscribe, tekan button merah. Assalamualaikum, bye bye.